tolong bawa kereta pergi kuliah bertahun-tahun. Tahun 99 bila saya turun bertanding, beliau kena tukar 24 jam. Tukar ke Seremban, ke Negeri Sembilan, kemudian kena tukar ke Perak, ke Kedah, saudara Ismail. Kebetulan isterinya kena kanser, semalam meninggal dunia. Pukul 3 petang. Hari ini solat jenazah, tapi jauh sangat. Saya kebetulan ada program, kita hadiahkan kepada roh beliau dan kepada ibu bapa kita, kepada keberkatan majlis kita dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita duduk sekali lagi dalam majlis ilmu ni. Lama kuliah saya terhenti. Jadi nak tentu waktu kuliah tetap ni payah sekarang ni tuan-tuan. Rupanya payah jadi menteri ni. Tetap masa pun payah. Asalnya hari Selasa, tapi hari Selasa memang confirm tak boleh lah. Sebab kebetulan hari Rabu pagi ada rapat kabinet. Hari Selasa ni nak kena study, nak kena teliti, nak kena baca semua ketah-ketah kabinet. Ia akan bincang pada Rabu untuk buat keputusan. Dan biasanya hujung minggu lah. Itu pun bergilir-gilir. Bergilir dengan Kubang Krian. Saya ni wakil rakyat Kubang Krian, tuan-tuan, bukan wakil rakyat Jengka. Jadi bila Kubang Krian pun nak kena pergi, Jengka pun ada rumah sewa sikit di Putrajaya. Jadi nak kena jaga tiga rumah ni pun payah, jaga rumah jaga. Belum ada rumah lagi tuan-tuan, jaga rumah pun payah dah. Lagi pun alhamdulillah pada malam ni kita ada ruang waktu untuk kita duduk bersama. Mungkin tidak sangat merujuk kepada kitab kita Syarhus Salikin, nampak tak sempat habis. Walaupun dia nak habis ni, dia kena konsisten. Setiap minggu kena ada kuliah. Lama sangat berhenti, lupa. Lupa apa yang kita belajar sebab lama berhenti. Kadang-kadang bukan murid lupa, tok guru pun lupa. Anak murid confirm lupa. Dia ikut tok guru pun lupa. Jadi memang sifat manusia ni mudah lupa. Summiyal insan linisyani. Kita dinamakan manusia kerana sifat pelupa tu. Kenapa kita orang panggil manusia? Dipanggil manusia tu kerana sifat nisyan dia, sifat lupa tu. Jadi manusia memang sifat lupa. Sebab tu bila Allah hantar Nabi, dia ingat sekejap. Bila Nabi tu wafat, lupa balik. Allah hantar Nabi yang kedua, balik semula, ingat balik. Kemudian bila Nabi tu wafat, dia lupa balik. Begitulah silih berganti ratusan, bahkan rasul-rasul, ribuan nabi-nabi dihantar. Kemudian Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad ni lepas dia wafat tak ada lagi Nabi? Sebab Quran tu Allah kekalkan sampai kiamat. Tidak akan boleh berubah. Walaupun macam mana usaha pun dia tetap ada. Maknanya bila Quran tu ada sebagai panduan, sudah cukup. Yang kedua, Nabi Muhammad diutus di zaman semua manusia boleh terima maklumat seluruh dunia. Tak perlu lagi Nabi-Nabi. Dulu satu Nabi untuk satu kaum. Kaum lain tak dapat berita. Macam waktu Nabi Allah Ibrahim AS dikunjungi oleh malaikat. Malaikat Jibril AS. Dan perjalanan malaikat Jibril nak pergi timpurkan bala kepada kaum Nabi Lut. Saudara Nabi Ibrahim AS. Jadi disinggah rumah Nabi Ibrahim. Sebelum dia pergi nak ke mana? Sebenarnya nak pergi jumpa, nak timpurkan bala kepada kaum Nabi Lut. Nabi Lut ada Nabi dia sendiri, kaum Lut. Nabi Ibrahim ada kaum dia. Adapun Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat su'alam. Pasal apa? Sebab ajaran tu disampai ke penjuru seluruh dunia. Sekarang ni kuliah kita boleh lihat seluruh dunia. Kuliah di Amerika kita boleh tengok. Main bola sekarang ni, kalau teknologi sekarang ni 5G ni, 5G ni sana gol, di sini pun gol. Tak ada selang saat berapa saat saja. Teknologi makin canggih. Jadi oleh kerana itu, padan dengan seorang Nabi Muhammad,
Ajarannya sampai seluruh dunia boleh tengok. Boleh sampai. Tak ada tempat yang tak sampai seruan Islam. Ya. Dan apa yang menarik pada perhatian kita, beberapa kajian-kajian mutakhir ni, Islam menjadi agama yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Ya, di England, nama yang paling popular, nama yang paling masyhur, nama Muhammad. Bahkan di barat sekarang pun orang tertarik dengan Islam, makin hari makin ramai yang meluk Islam. Ya, pasal apa? Kerana mesej dakwah sekarang ni boleh sampai. Orang boleh tengok. Ya, orang boleh kaji, orang boleh teliti melalui media-media sosial, online semua. Dulu kita kena pergi jumpa, kita kena syarah cerita-cerita. Sekarang tak payah. Ya, mereka boleh dapatkan maklumat-maklumat di ujung jari masing-masing. Ya, boleh dapat terus maklumat. Cuma sahih tak sahih berita tersebut, benar tak benar, itu kena ada ilmu untuk kita menilai. Sebab tu ilmu ni kena ada yang kena ada berguru. Ya. Umpamanya bila kita baca Quran. Ya. Bila baca Quran kita baca kenalah dengung. Dengung tu macam mana dengung? Kita kena dengar daripada mulut guru tersebut. Sekarang ada rakaman video dengungnya begini, harakatnya begini, kita dapat maklumat. Tetapi nak tahqiqkan bacaan kita baca, sahabat kita dengar. Sekarang boleh online belaka. Ustaz, tolong dengarkan bacaan saya, minta komen bacaan Fatihah saya. Kita baca. Ya. Tok guru di mana? Tok guru nu ke Mekah tu. Ya. Dia kata saya baru balik berguru. Di mana? Mekah. Ya. Dia baca Quran, tok gurunya di Mekah boleh semak bacaan dia. Tok kita di Indonesia, mungkin di Indonesia baca seluruh dunia. Maknanya itulah teknologi ya, yang baru kita nampak bila Allah Ta'ala sebut pengutusan Muhammad tu rahmat seluruh alam. Baru kita nampak. Ya, dakwah Nabi Muhammad tak perlu ramai lagi Nabi. Pasal apa? Dakwahnya sampai penjuru dunia. Sekarang baru kita nampak. Ya, kebenaran tak payah kita hujah-hujah dah. Orang boleh tengok. Sekarang baru kita boleh nampak. Kebatilan boleh nampak kebatilan. Pasal apa? Tak perlu hujah banyak dah. Sebab orang boleh teliti. Maka kan itu, perkembangan-perkembangan semasa yang ada ni menyebabkan kita tak boleh lari daripada asas. Asas apa dia? Hakikat hidup ni sama itu sekalian. Hidup mana pun. Pertama, manusia dilahirkan untuk jadi hamba Allah. Nak jadi hamba nafsu, silakan. Nak jadi hamba harta, silakan. Ya. Nak jadi hamba kepada pangkat kebesaran, sila. Tapi hakikatnya, semua yang kita duk jadi hamba tu akan tinggal. Harta tinggal, pangkat kebesaran tinggal, jawatan tinggal, gelaran tinggal. Yang tak boleh pisah dengan kita apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita tengok, baru kita nampak hebat kandungan ajaran Islam tu. Pasal apa? Asasnya tetap tidak berubah. Marilah zaman mana pun. Marilah zaman mana pun. Asas dia tetap tidak akan berubah. Mungkin yang berubah ialah kaedah, pendekatan, cara. Macam kita belajar. Kita belajar kitab-kitab fiqh dulu. Bila kita nak bayar sesuatu, kita kena akad. Saya beli barang ni, kawan tu akad, saya jual barang ni. Sekarang ni, nak akad macam mana? Online. Maka madai kita hantar duit, dia pun mengaku terima. Maka sahlah. Ya. Maka begitulah makin hari makin canggih perkembangan terus berlaku. Malam ni saya nak cuba membawa perbincangan kita pada suatu hakikat. Ya. Berdasarkan suatu hadis Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kasih Allah suka untuk bertemu dengan hamba Allah yang soleh, sebagaimana hamba Allah yang soleh juga kasih dan suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa-siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan dia. Ya. Dan siapa-siapa yang benci, takut untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak nak berjumpa dengan dia. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah kematian? Kan syarat nak jumpa Allah ni kena mati. Syarat masuk syurga kan kena mati. Tuan-tuan, selagi tuan-tuan tak mati, confirm tak masuk syurga. Faham macam mana? Jadi kena matilah Ustaz. Kena matilah. Oh, kena mati. Memang syarat kena mati. Ya. Jadi kata Aisyah, apakah kematian? Karena kematian tu kami pun takut wahai Rasulullah. Ya.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, kerana kematian tu kami pun takut dengan kematian tersebut. Lalu kata Nabi, bukan begitu. Ya. Tuan-tuan ni, negara kita akan sampai vaksin insya-Allah. Ikut jadualnya, Februari kita mula terima dan mula akan disuntik vaksin. Ya. Siapa yang sanggup terima suntikan pertama, angkat tangan. Sekarang ni orang tak berani nak kena suntik tu. Pasal apa? Kita baca berita di Korea ada orang suntik mati terus. Ya, keluar berita di Amerika kena suntik jadi palsi, jadi muka dia jatuh. Tapi walaupun doktor buat kajian, bukan kena mengena pengubat ni. Kebetulan anak saya ni kebetulan dia doktor gigi. Ya, waktu dia cerita, sahabat dia, kawan dia baru habis belajar universiti, kemudian waktu baru dihantar sebuah hospital untuk tempoh percubaan latihan. Ya, ada seorang makcik tua sakit gigi, mari nak cabut gigi. Duduk atas kursi. Ya, makcik okey, senyum je makcik tu. Makcik, kita kena cucuk sikit makcik ya. Tak apalah. Dia pun suntik. Cucuk, mati makcik tu. Mati tuan. Mati atas kursi tu. Tuan bayangkan doktor tu baru, perempuan pula baru. Ya. Dia punya panik. Ya. Ajal dia sampai di situ. Ya. Kebetulan ajal sampai. Ya. Makcik ni mungkin Allah tulis di roh mahfuz, cucuk mati. Kalau dia tak cucuk tak mati. Ya. Jadi bila sampai banyak negara sebenarnya, ya, siapa yang antara yang akan disuntik? Permenteri buat kenyataan, buat pengumuman, dia nak jadi orang pertama disuntik di Malaysia. Permenteri. Yang kedua, menteri kabinet semua. Saya kata insya-Allah. Boleh tak lewat-lewat sikit? Dah, frontliner semua, orang yang berdepan dengan wabak. Tak apalah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kematian ini tak ada orang berani. Semua orang takut. Kata Aisyah, kami takut mati ya Rasulullah. Kata sahabat, kami pun takut dengan kematian ya Rasulullah. Ya. Nabi kata bukan begitu. Bukan itu maksud hadis Nabi itu. Bukan begitu. Maksudnya orang beriman, beribadah pada Allah, bertakwa pada Allah, tinggal maksiat, taat perintah Allah, mengharap syurga Allah Ta'ala, mengharap redha Allah. Berarti orang ni Allah nak jumpa dengan dia dan dia pun seronok jumpa Allah. Pasal apa? Kerana syurga menantinya, redha Allah menantinya. Ada pun orang kafir, durhaka, tak beriman dengan Allah, syirik pada Allah Ta'ala, tidak pernah sembah Allah, maka orang ni takut dengan mati. Pasal apa? Yang menantinya azab Allah. Ya. Maka kata Nabi, itu maksudnya. Maksudnya, orang yang soleh, beribadah pada Allah Ta'ala, ya, maka dia mengharapkan redha Allah Ta'ala, maka Allah pun mengharapkan dengan kematian dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, bila kita baca dalam Quran, kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut dua istilah yang digabung satukan. Wala la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam surah Al-Baqarah ada 6 tempat Allah ulang perkataan yang sama. Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim, mereka tidak takut. Wala hum yahzanun, mereka tidak duka cita. Yakni di kalangan hamba-hamba Allah ni ada beberapa golongan, mereka ni tidak takut waktu orang lain takut, dia tidak duka cita waktu orang lain duka cita. Ya. Tuan-tuan, bila yang paling takut sekali kita hidup ni, ya, memang hidup dalam penuh ketakutan. Hidup kita ni dengan takut tak habis-habis, tuan-tuan. Ya, bahkan Allah Ta'ala jadikan ujian pertama di kalangan hamba ni ialah rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, dan akan pasti Allah uji kamu dengan ketakutan. Takut. Ni tuan-tuan pakai face mask ni pasal apa? Takutlah ni. Ya. Pasal apa takut? Sebab takut berjangkit, takut kawan sebelah bersin. Dulu bersin alhamdulillah, sekarang bersin sorry. Ya, minta maaf. Ya. Ya. Kawan tu batuk, semua orang tengok dia. Tu batuk tu. Pakcik batuk, keluar. Ya. Setiap masuk test suhu.
Saya ni jaga alam sekitar, tuan-tuan. Kalau suhu baik, okey. Dunia sekarang tengah panas, makin panas. Ya. Pasal apa? Takut. Ya. Bahkan kita besar dalam situasi, kata Allah, Allah akan uji kamu dengan rasa takut. Takut. Masa kecil takut. Ya. Bunyi kilap takut, bunyi petir takut. Ya. Kilap saja berlari jumpa mak. Ya. Takut. Mak pun begitu juga takut. Waktu mengandung takut, waktu melahirkan juga takut. Ya, waktu besar jadi takut, waktu muda takut. Sentiasa ada perasaan takut. Ya. Masa kecil takut pada hantu, bila nikah takut bini. Ya. Bini mati takut hantu bini. Bila bekerja takut kena tukar, takut hilang jawatan. Ya. Oh, penuh dengan ketakutan. Ya. Bila mari wabak Covid, takut kena buang kerja, takut tak ada pendapatan, takut tak ada gaji. Ya. Mari orang politik, takut kalah pilihan raya, takut orang tak undi. La ilaha illallah. Wala blakum bisyai minal khauf. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut ada golongan yang la khaufun alaihim. Dia tidak takut waktu orang lain takut. Ya. Bila saat kita paling takut? Saya duk fikir saat paling saya takut sekali dalam hidup ni ialah waktu berdepan dengan sakaratul maut. Kesakitan yang tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh bantu. Dan kita pun tak tahu bila kita meninggal dunia, saat mana kita meninggal dunia, duk bimbang nak tidur malam, bimbang takut-takut tidur, terus meninggal dunia. Ya, kadang-kadang kita bimbang. Bila umur tua-tua ni masuk bilik air pun tak payah kunci lah tuan-tuan, tak payah kunci lah. Ya, takut-takut berapa ramai jatuh bilik air, akhirnya terus jatuh dalam bilik air. Nak buka pintu pun tak boleh, pintu berkunci. Ya. Cuma pesan pada bini, abang masuk gantung, sangkut tuala tu. Ya, buat style orang Badui. Ya, Badui kan rumah dia kemah begitu je. Dihalau anak-anak dia keluar main kat luar, dia pun sandar tongkat kat luar tu. Sandar tongkat tu mana faham lah, jangan masuk. Mak dengan ayah tengah buat projek sukarela. Ya, dia ada tanda dia. Kadang-kadang kita rasa takut tengah malam. Ya, takut kita ibadah tak terima oleh Allah, takut ibadah kita sikit, ya, takut nanti bangun di akhirat, macam-macam. Tapi bila kita jumpa dengan ayat ni, ada golongan yang Allah sebut la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut waktu orang lain semua takut, dia tidak duka cita waktu orang lain semua berduka cita. Ya, di dunia ada golongan macam ni. Dia tenang menghadapi situasi apapun, dia tenang. Kenapa dia boleh tenang? Ada orang kadang-kadang bukan masalah pun, baru semi problem baru. Bukan masalah pun. Ya, dia mari jumpa, dia kata, "Ustaz, saya ni nak tidur pun tak boleh. Siapa sebenarnya menteri besar kat Perak baru nak masuk kecoh pun?" Ya. Pening kepala dia. Dia kata, "Siapa ni menteri besar ni? Pasal apa ada usul undi percaya tiba-tiba jadi tak percaya? Akhir menteri besar jatuh kecoh. Siapa yang menteri besar? Ya, saya nak makan pun tak boleh, tak nak lena, tidur pun tak lena." Saya kata, "Sabar Pak Cik. Saya dah tengok senarai nama Pak Cik, confirm tak ada." Yang dosa hati pasal apa? Ya. Setiap orang tu ada penguruh-penguruh dia. Serah kepada penguruh yang menguruhkan dia. Dan kita kadang-kadang, kita bincang benda yang tak jadi tanggungjawab kita pun. Duk ambil bebanan, duk fikir benda yang tak sepatut kita fikir. Ya. Duk urus saya urus betul orang tak lagi umrah. La ilaha illallah. Mari tanya saya, dia kata, "Ustaz nak tanya soalan lama dah orang duk tanya. Saya pun tak boleh jawab ni. Saya pun duk fikir lama, tak jumpa jawapan." Waktu Nabi Adam kahwin dengan Hawa dulu, siapa jadi wali hakim dia? La ilaha illallah. Ya. Siapa jadi saksi dia? Kena ada kan syarat nak kahwin sah ni kena ada dua saksi. Siapa saksi masa tu? La ilaha illallah. Apa faedah soalan ni? Ya. Pak Cik tak fikir tak? Pelik tak? Siapa tolak ombak tu? Kejap-kejap mari, kejap undur, kejap mari. Baik fikir gitu. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita memikir benda yang bukan kerja kita. Yang kerja kita tak fikir. Ya. Jadi oleh kerana itu, siapa golongan ini? Bila kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, ya, saya pecah dua. Satu, dunia. Kenapa ada orang tenang? Pertama, dia yakin ma asaba bi musibatin illa bi iznillah. Suatu musibah tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Dia berlaku dengan kehendak Allah.
Dan Allah Ta'ala bila nak sesuatu, tak ada sabu riskat. Iza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Yang kedua, kenapa dia tenang? Kerana dia tahu, sebelum kita lahir ke dunia, Allah dah tetapkan. Allah dah tentu dah. Jodohnya, rezekinya, hidup mana, banyak mana, apa. Semua Allah tentu dah. Cuma Allah rahsiakan. Di Lauh Mahfuz dirahsiakan. Hidup kita ni Allah dah tak dah. Bila kita mati, di mana kita mati. Cuma Allah rahsia sebab tu kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, tanggungjawab kita buat kerja. Buat kerja je. Buat kerja bersungguh, minta doa pada Allah Ta'ala, munajat dengan Allah Ta'ala. Ada hak kita, ada hak Allah. Hak kita berusaha, ketentuan hak Allah. Hak kita doa, beri tak beri hak Allah. Maka kita buat kerja kita. Pasal apa? Allah dah tentu dah. Saya pun tak pernah fikir satu hari nak jadi menteri jaga alam sekitar, jaga air. Mana pernah fikir tuan-tuan? Ya. Saya bila pegang kata kena jaga air rupanya aku ni. Ya. Si baik jaga air, kau jaga Israel. Ya. Ya. Tak pernah fikir. Dan tuan-tuan, kita tak tahu apa yang sedang Allah rancang untuk kita. Kita tak tahu ni. Ya, tahun depan ke mana, kita tak tahu. Yang penting kita usaha, kita buat, kita doa, munajat pada Allah, tawakal pada Allah SWT. Kenapa ada orang tenang? Kerana dia yakin bahawa semua ketentuan Allah dah ada. Rezeki kita tak ada orang lain boleh ambil, rezeki orang lain kita tak boleh ambil. Ya. Kita tak boleh ambil rezeki orang lain. Niagalah tuan-tuan. Walaupun kita jual benda yang sama, rezeki itu masing-masing Allah dah tentu dah. Satu hari saya naik ke pasar Sri Khadijah di Kelantan. Ya, kebetulan naik waktu lepas sembahyang Zuhur, saya naik. Ya. Saya nak beli satu kain. Ya. Selai kain, cantik kain tu. Ya, tapi tokek kedai tak ada. Ya. Kawan sebelah dia jual kain juga. Ya. Bila saya nak beli kain tu, saya tanya dia, tokek gimana? Dia kata, tokek pergi semayang. Tak apa Ustaz, kalau Ustaz nak, Ustaz ambil, nanti saya bagi duit tu ke dia. Ya. Ustaz nak beli ambil kain ni, tak apa, ambil. Ya. Dia pun ada jual kain yang saya nak beli tu. Dia tak kata, Ustaz, dia tak ada, beli dengan saya. Tak. Dia kata, apalah Ustaz ambil. Ya. Nanti Ustaz bayar, saya bagi duit ke dia. Ya. Saya makin terfikir, Masya Allah. Sebab dia kata apa, rezeki tu, ya, mungkin sekejap ni rezeki dia, mungkin lepas ni rezeki orang lain pula, mungkin rezeki saya pula lepas tu. Ya. Jadi dia tidak hasad, dengki, iri hati, apa semua tak. Pasal apa? Rezeki kita orang lain tak boleh curi, rezeki orang lain kita tak boleh curi. Itu hak masing-masing. Cuma kita tak tahu, kita usahalah. Ya. Sekarang ni bila Covid berlaku, siapa pernah fikir tiba-tiba syarikat yang kaya raya, bilioner, tiba-tiba jadi bankrupt? Siapa pernah fikir tuan-tuan? Ya. Syarikat Asia, syarikat besar sebagai contoh-contohlah. Syarikat penerbangan banyak dunia. Hotel-hotel 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang kosong sekarang tuan-tuan. Kosong. Beratus hotel nak jual, siapa nak beli beritahu. Ya. Kapal terbang, beratus kapal terbang nak jual sekarang ni, tak laku. Pasal apa? Tak boleh terbang. Negara lain tak benar, orang lain datang. Kita pun sepadan, kita tak buka, orang lain pun tak buka. Kita nak pergi Singapura, tak boleh sekarang. Nak pergi Thailand pun tak boleh. Thailand nak pergi Malaysia, tak boleh. Pasal apa? Kena wabak. Tiba-tiba. Di waktu yang sama, orang yang dulu susah, tiba-tiba hidup dia. Ya, online business. Pakcik jual benda, tempoyak petang. Jual apa dia? Ya, gula sarung. Ya, boleh beli semua sekarang. Mana pun nak kita fikir, tengok Allah Ta'ala tu. Ya, anda fikir mudah je. Waktu kita ada duit, kita kena ingat ada orang yang tengah tak ada duit sekarang. Waktu kita tak ada duit, waktu yang sama ada orang tengah ada duit. Maka kan itu, bila kita ada duit, maka kita ingat ada orang tengah susah. Kita bantulah. Itu tujuannya. Ya. Jadi oleh kerana itu, nikmat di antara dua ni sentiasa. Ya, sebab tu malam tadi saya kebetulan ada kuliah di Baru, saya sebut. Hidup ni berimpun di antara dua perkara. Takut dan harap. Takut dan harap. Nabi kata orang beriman ni sentiasa dalam hati kena ada dua ni. Takut dan harap. Kita beribadah, takut kadang-kadang takut Allah tak terima sembahyang kita. Harap-harap Allah terima. Kita buat dosa dengan Allah. Kita bertaubat pada Allah. Takut kalau taubat kita Allah tak terima. Harap-harap Allah terimalah. Nabi waktu ziarah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Bagaimana hal kamu wahai Zubair? Nabi tanya. Ya, dia tengah sakit tenat. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada apa Rasulullah.
Berhimpun dua sifat, takut dan harap. Takut. Ya, takut kalau Allah Ta'ala tidak merahmatiku, tidak mengampuniku. Tapi aku sangat-sangat mengharapkan agar Allah merahmatiku dan mengampuniku. Nabi kata apa dia? Oh Zubair, tidak ada seorang manusia dalam satu waktu bila mana dia takut dan harap berhimpun, nescaya Allah akan elak benda takut dan Allah akan bagi apa yang dia harap. Allah tidak pernah mengecewakan makhluk dia. Bila makhluk tu berharap pada Allah, memang Allah akan bagi. Cuma bila Allah nak bagi itu hak Allah. Ya, kalau boleh nak sekarang. Kalau boleh beranak-beranak tu, tak payahlah duduk basuh lampin apa semua. Beranak-beranak tu boleh berlari kalau boleh. Ya tak? Ya, tapi Allah atur. Ya, mula-mula boleh merangkak sikit-sikit. Ya, kat mula bukan merangkak, mula-mula apa? Ya, menerak dulu, kemudian baru merangkak, kemudian barulah bertatih. Ya, sikit. Bila budak tu boleh berjalan, kita boleh agak dah. Ni dekat setahun dah ni. Bila dah boleh berlari nak bersikar tu, dekat 2 tahun. Nak dapat adik pula dah. Biasa kita boleh agak gitu dulu. Tengok ni. Ya, mula-mula bersikar roda 3. Kemudian baru bersikar roda 2. Lama-lama baru boleh angkat tayar depan. Kan lama tu proses sikit-sikit. Ya. Jadi benda tu, boleh tak Allah Ta'ala buat segera? Boleh. Beranak-beranak dia terus cerdik. Ya. Terus, besar terus. Boleh. Tapi kalau Tuhan buat begitu, hancur manusia. Rosak, tak boleh fikir. Pasal apa? Lalu Allah Ta'ala buat sebab. Pasal apa dia ni kena virus positif? Oh, dia berjangkit dengan A. Ya. A daripada mana? A daripada Genting Highland. Jadi kita siasat. Ya. Pakcik positif. Positif jangan pergi mana? Kalau pakcik pergi kedai tutup. Pakcik pergi hospital tutup. Mari masjid tutup. Pakcik lebih bahaya daripada Ultraman. Ya, raksasa. Cucu saya ni dah hafal semua raksasa jenis baru tu. Ya. Jadi itu sekalian, itu dunia. Kenapa kita tak takut tenang? Kerana kita beriman dengan Allah. Yang kedua, kita yakin ketua Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita tahu bahawa hak kita Allah tentu dan kita minta doa pada Allah Taala. Ya. Adapun alam akhirat, kenapa kita tidak ada golongan tak takut dan tidak duka cita? Siapa mereka ni? Baik, kita tengok satu-satu. Dalam Al-Quran suratul Baqarah, Allah Ta'ala sebut ada 6 tempat. Ya. Yang pertama, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, surah Baqarah ayat 38. Faman tabi'a huda, sesiapa yang mengikuti petunjuk, dia Rasul ni sebagai petunjuk pada manusia, membimbing manusia. Ya. Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang mengikuti petunjuk daripada Allah, daripada Rasul, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dia tidak takut dan tidak akan duka cita. Kita ada Rasul. Orang lain fikir tak ada Rasul, dia tak ada panduan. Kita orang Islam ada panduan. Kita nak merintah negara, kita ada panduan. Saya bila duduk di Kementerian Alam Sekitar, kebetulan baru ni kita buat pelaporan kepada PBB berhubung dengan perubahan iklim negara. Kita ukur. Bila kita buka Quran, Masya Allah. Ya. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut bahawa ada lapisan. Sekarang orang panggil lapisan ozon. Quran menyebut demikian. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala sebut bila Allah jadikan langit dan bumi, lalu Allah sebut apa? Wa wada'al mizan. Allah letak neraca, perimbangan. Ada perimbangan. Jarak matahari dengan bumi, berapa tebal lapisan ozon. Ya. Semua tu Allah Ta'ala ukur. Kejadian langit bumi, bintang, bergerak semua sekali. Hatta kita, tangan kiri dengan tangan kanan, Allah letak neraca mengukur. Seimbang. Bulu kening kiri dengan kanan. Ya, seimbang. Mata kita, Allah letak ukuran yang betul, tepat. Ya. Allah tatrau fil mizan. Jangan melampau dalam sukatan timbangan. Maksudnya, jangan tak jaga perimbangan tadi. Bila tak jaga perimbangan, alam akan musnah. Ya, kita sekarang ni pakat jaga. Sekarang bila alam tak jaga, rosak. Saya dulu ingat pembalakan mencemarkan sungai. Tak. Pembalakan memang menyumbang pada pencemaran. Ya, dan hutan kita di Malaysia, kita masih lagi lebih pada 50% hutan kita negara masih lagi diliputi hutan. Alhamdulillah. Ya. Tapi Musangking punya penangan botak habis tuan-tuan sekalian. Ya, balak ambil balak tebang memang berlaku caran. Ya, ladang terpaksa tebang, habis terang berderang. Sungai kita makin hari makin
makin cetek. Pasal apa? Tanah semua turun, pencemaran semua turun. Ya. Dan semua turun ke sungai. Ya. Tandah kita kita kena clear, kita kena sedut. Sejak buat rumah berapa kali sedut? Tak pernah sedut. Berapa tahun rumah? Dekat 50 tahun. Ya. 50 tahun tangki septik kita tak pernah sedut. Ya. Tak pernah lagi. Tak pernah kot. Cuba kita tengok, dah meleleh keluar dah. Masuk longkang, kemudian masuk sungai. Kita sedut sungai tu, air tu kita buat minum. Ya. Sekarang kita terpaksa mengurus semua. Pasal apa? Kalau tak urus, dia mudarat tu makin hari makin teruk, makin banyak. Ya. Hakisan pantai. Pasal apa? Rupanya saya baru belajar. Pantai ni dia ada makanan. Setiap benda hidup ada makanan. Kipas angin ni hidup ni, bergerak ni, dia ada makanan dia. Apa makanan dia? Elektrik. Ya. Kita hidup ada makanan dia. Laut yang ombak tu pun ada makanan dia. Apakah makanan bagi laut, bagi pantai? Pasir. Pasir itu makanan dia. Ya. Bila dia tak cukup pasir, maka dia akan ragah habis semua. Orang sebut hakisan. Hakisan tu pasal apa? Sebab dia tak cukup makan. Kenapa tak cukup? Dah ambil jual. Ya. Terlalu banyak jual pasir. Ya. Boleh ambil, tapi kena ada hak dia. Ya. Saya perhati, Masya Allah, kenapa satu masa Allah turun hujan lebat untuk tolak semua pasir-pasir ke pantai. Ya. Supaya pantai ni cukup makan. Bila tak cukup, dia akan mula hakis sana, hakis sini, dimakan. Ya. Dan sekarang ni musibah. Ya. Bila banyak berlaku. Sebab tu, kita ada pertunjuk. Siapa yang bawa tunjuk pada kita? Nabi SAW. Nabi, dia menunjuk benda yang akal tak boleh fikir. Dia panggil perkara sam'iyat. Syurga, neraka, dosa, pahala ni tak boleh kaji dengan mata kita. Yang kedua, Rasul-Rasul juga menunjuk benda yang kita boleh fikir. Makanan kita. Rupanya makanan ni bukan saja baik, berzat, vitamin, kena halal. Siapa beritahu? Rasul. Ya. Tamadun barat tak pernah ajar halal haram ni. Ya. Sebab tu kita Malaysia sensitif baru ni. Ya. Bila heboh cerita tentang daging-daging yang dia masuk ke Malaysia dah lebih 40 tahun. Rupanya diimport daripada negara yang tak sepatutnya import. Ya. Ada daging kangaroo pun. Ya. Ada dibawa daging daripada entah macam-macam begini. Saya mula-mula duk risau tentang ekor ni. Bila masuk restoran, minta sup ekor. Tak pernah, tak ada ekor. Saya dah fikir, pernah tak tuan-tuan masuk restoran minta sup ekor? Tokek kata ekor tak ada. Pernah? Tak ada. Entah makan ekor kangaroo pun tak tahu. Seekor lembu, ekornya satu je. Daging berpuluh-puluh kilo okey lah. Tapi ekor ni. Ya. Tuan-tuan lepas makan tu tak rasa nak melompat tak? Kalau makan nampak tu mungkin kangaroo lah tu. Wallahu alam. Sebab Malaysia ni kita sangat ambil berat. Orang Islam ni sangat ambil berat tentang makanan. Saya baru ni jumpa seorang non-Muslim. Dia mengkaji. Dia kata, sekarang baru saya faham kenapa orang Islam ni sangat ambil berat tentang halal haram makanan. Memang kami, halal haram ni sangat sensitif orang Islam. Pasal apa? Kerana makanan yang masuk ke mulut kita, di darah daging kita. Ya, kalau makanan tu yang halal, maka dia akan membuahkan natijah yang baik. Kalau makanan tu yang haram, dia akan natijah benda tak baik. Sebab tu orang Islam sensitif. Ya. Halal haram makanan. Nombor ekor tahan sikit lah. Dia kata okey lah sikit. Tu masalah pula. Ya. Jadi yang pertama, siapa dia? Yang tidak takut dari kita ialah orang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ayat kedua pada surah Baqarah ayat 62. Firman Allah Ta'ala, Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila saliha falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Siapa dia? Yang tidak takut, tidak duka cita ni? Mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beriman dengan hari akhirat dan melakukan amal-amal yang soleh, bagi mereka pahala besar di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak takut dan mereka tidak duka cita. Siapa dia? Orang beriman dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita beriman dengan Allah. Yang kedua kata Allah Ta'ala, orang beriman dengan hari akhirat. Alhamdulillah, kita meyakin bahawa ada alam akhirat. Kita beriman dengan dia. Yang ketiga, wa amila salihah. Mereka yang beramal soleh.
Ya, beramal soleh. Amal perbuatan soleh yang menepati syarat. Kata guru saya, amal soleh ini seumpama anak kunci. Ya, banyak anak kunci boleh masuk, ibu kunci boleh masuk, tapi tak boleh buka. Maka itu amal yang tidak soleh. Amal soleh ialah anak kunci yang boleh masuk, boleh buka kunci tersebut. Maka itu dikata soleh. Bermakna amal kita buat menepati kehendak Allah Ta'ala. Cukup syarat baru jadi soleh. Ada orang buat baik, tapi belum tentu dia soleh. Ya, soleh ni kena ada iman pada Allah Ta'ala. Kalau dia tak beriman, walaupun dia buat baik, perbuatan tu hanya sekadar baik. Saya ada seorang kawan, mungkin tuan terkenal Bala Subramaniam. Ya, Bala ni tidak Islam, dia agama Hindu. Ya, tapi dia ni sangat suka dengan perkara yang baik. Ya, saya ingat dah 5-6 orang dia hantar pergi umrah. Orang susah miskin-miskin ni, dia bagi duit, pakcik pergi umrah lah. Ya, dia pergi umrah. Ada satu surau kat rumah dia, dia tengok surau tu tak ada orang bang. Dia panggil orang Islam, pasal apa tak bang? Dia kata surau ni rosak. Dia bagi duit, baiki surau bang, kata dia. Tapi jangan tak semayang, bang saja, jangan tak semayang. Ya. Bahkan kalau tuan-tuan ingat di sini, di kuil Hindu ni, kan dulu ada seorang Sami namanya Abu Bakar. Ni orang lama-lama ingat lah. Ya, Abu Bakar ni dulu Sami Hindu di sini. Ya. Dan kemudian ada seorang hamba Allah, siapa nama dia tu? Dia ni mari jumpa saya. Alhamdulillah dia masuk Islam. Pasal apa? Dia jumpa Sami dia, tentang mimpi dia, Sami dia kata, awak baik masuk Islam. Sami suruh dia masuk Islam. Ada orang yang buat baik. Hormat mak ayah, bagus. Saya kebetulan pergi dengan kawan di UK. Ada seorang hamba Allah, orang Malaysia, dia beritahu, dia ada jiran dia seorang Kristian. Dia ni, tiap-tiap hujung minggu dia akan pergi ambil mak dia, ayah dia yang tua, dia buat berjalan, apa semua. Yang Kristian duk tengok, dia jaga cucu dia. Satu hari, dia bawa cucu dia jumpa kawan saya ni. Dia kata, awak boleh tolong saya, tolong Islamkan cucu saya. Dia suruh Islamkan cucu dia. Dia tanya, pasal apa? Dia kata, saya mau, bila saya tua nanti, cucu saya jaga saya macam awak jaga mak ayah awak. Ya, sebab tu tuan sekalian, kita buat baik, beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan akhirat, dan wa amila salihah, beramal soleh. Ya, amal yang menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amalan inilah yang jadi bekalan kita menuju Allah. Ya, kita umur kejap betul sekalian, pendek je. Ya. Dalam politik sekarang ni, kalau di parlimen duk bimbang, takut. Pasal apa? Sebab lebih 3 undi. Takut apa? Takut kalah. Tumbang kerajaan. Ya. Saya baru ni duk tengah-tengah, duk kecoh begitu. Ya. Dengar pula pembangkang akan bawa usul untuk tolak bajet. Tolak bajet bermakna bajet tak lulus, kerajaan tumbang. Ya. Punya bimbang, punya takut, pastikan datang semua. Orang PAS 18 confirm datang. Alhamdulillah. Yang parti lain cek semua. Ya. Sampai masa mengundi, mereka minta belah bagi. Ya. Mula-mula undi dasar, peringkat dasar. Kita dapat maklumat memang mereka nak buat belah bagi. Belah bagi mana undi seorang-seorang. Ya. Tapi nasib baiklah, bila mereka minta belah bagi bangun, 14 orang, tak cukup seorang. Pasal apa? Kerana mereka saling, yang ni kata tak perlu belah bagi, yang ni kata belah bagi. Tapi bila bahas peringkat kementerian, mengundi. Ya, tuan-tuan bayangkan tengah begitu, ialah takdir Allah Ta'ala. Meninggal dunia wakil rakyat di Sabah, Batu Sapi. Bila meninggal seorang, kita lebih satu, Alhamdulillah, tambah satu. Tak lama mati pula kita, seri balik. Itu. Duk risau je. Nak buat pilihan raya, COVID. Kalau tak ada COVID, tak ada masalah. Kita bubar parlimen, minta mandat semula, rakyat pilih semula. Senang hati. Tapi nak buat pilihan raya, tak boleh sebab COVID. Nak tunggu, gitulah. Tunggu. Ya. Malah lebih 3. Seorang pula tak datang semua, tak mudi. Tinggal 2. Ya. Tapi tengah duk takut, duk risau, Allah SWT. Tiba-tiba warisan tak masuk dewan dan tak menyokong. Tak bersama dengan PH. Alhamdulillah. Undi 10 undi lebih. 1-0. Besok tinggal 8. InsyaAllah. Ada punah sampai tinggal 3. Ya. Begitulah. Ya.
Rupanya orang politik ni tuan-tuan, dia jaga kursi je, dia tak jaga sangat meja. Meja bagi cikgu. Jaga kursi. Tapi itu sekalian, sebenarnya hidup ni bila kita yakin, ya, apa pun yang Allah atur adalah yang terbaik. Ya, Allah atur yang terbaik. Saya bila dengar berita di umur daripada menteri, jadi menteri alam sekitar dan air, InsyaAllah saya balik jumpa mak saya. Mak saya tengah lumpuh. Ya, dia kena stroke. Terlantar setahun lebih. Di atas katil. Saya beritahu mak, saya kata, mak, Allah Ta'ala taklifkan tanggungjawab. Kena jadi menteri jaga alam sekitar, jaga air. Mak saya jawab sepatah. Dia kata, apa yang Allah atur, itu yang terbaik. Tak seru ke cerita? Jangan risau. Apa yang Allah atur, yang terbaik. Ya. Tak payah kita beri-riun tak. Minta melampau-lampau. Tak payah. Tak payah. Tuan-tuan dapat projek, minta, hantar borang, cukup syarat, apa semua, dapat. Alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, jangan bagi rasuah. Nak juga projek, sogok. Saya sanggup bagi begini. Saya bagi 10%, 20%. Jangan. Pasal apa? Kerana Allah bila-bila masa boleh jadi benda yang untung, tiba-tiba jadi rugi. Boleh. Sekelip mata je tuan-tuan. Ya. Maka oleh kerana itu, jaga kita amal soleh. Kuatnya bunyi. Bateri baru agaknya. Yang allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum wala azal lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ni satu lagi. Siapa yang tak takut, siapa tak duka cita, Allah tak sebut, mereka yang membelanjakan hartanya pada Allah. Mereka yang nafkahkan hartanya pada Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azza. Lepas dia sedekah tu, dia tidak menyakiti orang diberi sedekah tu dengan mengungkit-ungkit balik ataupun menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Lepas kita bagi, jangan ungkit balik. Ya. Allah sebut orang macam ni dia tidak takut dan tidak akan duka cita. Siapa dia? Orang sedekah hartanya fi sabilillah. Lepas sedekah, dia tak ungkit balik, dia tidak menyakiti hati, dia tak sebut ungkit baliklah. Awak dosna aku tolong, kalau kau tak tolong, tu habis pahala. Ya, tak usah ungkit. Ya, kita bagi ikhlas pada Allah, jangan batalkan pahala sedekah kita. Tuan-tuan sekalian, baru ni kementerian saya lancarkan satu program wakaf air. Ya. Wakaf air ni bila saya duduk, dia di Malaysia ni, agensi yang beri bekalan air pada rakyat ni banyak. Bukan Kementerian Alam Sekitar Air saja. Kementerian Luar Bandar, ya, air luar bandar. Ya, Jakwa, Jatuh Asli, air kepada masyarakat orang asli. Kementerian Kesihatan pun ada buat juga. Ya, KEXA pun ada buat juga, sumber asli bawah JMJ dia. Jabatan Mineral, ya, pun dia ada bantuan bekalan-bekalan air. Tapi bila ada masalah air, akan mari kementerian. Satu hari saya teringat peristiwa yang berlaku di Madinah. Ya, di Madinah pada waktu itu, bila Nabi sampai, Yahudi Madinah ni dia ada satu pergi. Bila berlaku kemarau, kan tak lama lepas Nabi hijrah ke Madinah, kan berlaku kemarau di Madinah. Air tak ada. Kecuali air daripada telaga Yahudi itu. Ya. Jadi Yahudi ni pula, dia memang anti-Islam. Ya. Kalau orang Islam mari, dijual dengan harga yang mahal. Ya. Orang yang bukan Islam mari, dijual murah. Biasa je, harga biasa. Tapi kalau orang Islam, dia jual harga mahal. Nabi dengar berita tersebut. Lalu kata Nabi, sesiapa yang berjaya membebaskan telaga Ar-Rumah, nama telaga tu, nescaya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sayyidina Osman bin Affan, dia ada harta. Dengar hadis Nabi kata, siapa-siapa yang boleh membebaskan perigi tersebut, dia masuk syurga. Sayyidina Osman pergi jumpa Yahudi tu. Sayyidina Osman datang nak beli telaga tu. Yahudi tak bagi. Ya, dia kata tak boleh. Sayyidina Osman tawar harga berkali ganda, dia tak boleh. Ya, dia kata tak boleh. Sebab itu pendapatan dia. Ya. Lalu Sayyidina Osman bin Affan dapat ilham, dapat idea, beli separuh telaga. Dia kata ginilah, kalau kamu tak nak jual semua pun, kamu jual separuh, tapi aku bayar dengan harga yang mahal. Beli separuh harga, separuh pergi.
Separuh macam mana? Hari Isnin aku punya, Selasa kamu punya. Rabu aku punya, Khamis kamu punya. Jumaat aku punya, Sabtu kamu punya. Begitulah bergilir setiap hari. Aku bayar dengan harga yang mahal. Yahudi ni fikir, kalau Sayyidina Osman beli harga mahal, kalau dijual mesti harga mahal. Sebab dia jual, beli mahal. Ya. Sedangkan Yahudi ni, dia tak ada modal. Harga telaga tu dia punya. Dia boleh jual harga murah. Dia kata, okey, setuju. Maka Sayyidina Osman bayar, buat perjanjian. Lepas buat perjanjian, Sayyidina Osman istihar. Siapa-siapa yang nak air, hari giliran aku bagi percuma. Percuma. Jadi orang pakat berebut. Hari apa ya Osman? Isnin aku punya, Selasa Yahudi punya, Rabu aku punya balik. Kamu kumpul air cukup 2 hari. Ambil cukup 2 hari. Isnin dengan Selasa sekali. Rabu kamu ambil semula. Simpan sampai Khamis. Jumaat ambil balik. Jadi hari Sayyidina Osman free. Orang free, barang free ni. Tengah tidur bangun tuan-tuan. Kan barang free. Ya. Maka sahabat-sahabat pergi Yahudi, orang bukan Islam pun mari ambil hari. Hari percuma. Hari Selasa Yahudi jual. Tak ada orang mari beli. Ya. Adalah tapi tak ramai. Ya. Makin hari makin tak ramai. Ya, Yahudi nak marah pun tak boleh dah. Sebab dia dah jual. Kebijaksanaan Sayyidina Osman bin Affan. Akhir Yahudi tu bincang, dia kata, "Ya Osman, aku jual belaka lah telaga ni." Ya. Jual semua sekali. Lalu Sayyidina Osman beli semua sekali dan wakafkan telaga tersebut. Sayyidina Osman bin Affan mengatakan dia dengan Nabi, siapa-siapa boleh bebaskan pergi ni diam syurga, Sayyidina Osman bin Affan mewakafkan telaga tersebut. Saya dia mari fikir, tuan-tuan bayangkan zaman Sayyidina Osman tu dia wakaf, ada orang bagi duit, ya, ada orang bagi sumbangan, walaupun tu bukan beli, tapi orang bagi sumbangan. Sumbangan harta tu makin banyak sampai ke hari ni harta tu masih lagi ada. Berapa ratus tahun tuan-tuan? 1000 tahun. Ya. Jadi saya terfikir, ya, bincang di peringkat kementerian, kita pergi jumpa dengan Yayasan Wakaf Malaysia, kita pelancar wakaf air. Wakaf macam mana? Ada kampung-kampung yang jauh daripada sistem perpaitan. Ya, kalau nak pasang paip ke kampung dia mungkin 10 km baru sampai kampung dia. Nak berniaga tak boleh. Memang tak ekonomik. Ya, ataupun masyarakat orang asal yang duduk terpisah, kawasan-kawasan jauh. Macam mana kita nak tolong dia? Ya, dia ambil air pergi ke sungai jauh. Ya, kadang-kadang kali pergi tak ada, kena pergi ambil. Jadi kita fikir kita boleh bantu. Di mana hasil wakaf orang ramai, kita buat program air di kampung tu. Ya, bukan payah mana pun. Kita boring air, ya, kita pasang motor sikit, pump, kemudian kita pasang solar, sebab elektrik kampung tu mungkin tak ada, sebab jauh dalam hutan sebagainya. Maka kita pasang solar, ya, kita pasang pump, naik ke tangki, daripada tangki turun, sampai rumah masing-masing, kita pasang paip rumah masing-masing. Tapi semua projek ni, duit wakaf tuan-tuan. Ya. Banyak mana pahala? Sebanyak air mengalir. Orang mandi dapat pahala, orang berwuduk dapat pahala, orang minum dapat pahala, orang basuh dapat pahala, orang mandi wajib dapat pahala juga tuan-tuan. Maka keraklah mandi wajibnya. Dah. Kita dapat pahala. Orang mandi, orang minum, semua tu setiap titik tu kita pahala. Maka kita nak yang ni jadi wakaf. Ya. Almarhum Tuan Aziz di Kelantan, siapa-siapa nak masjid, kerajaan negeri bagi 1/3, 2/3 cari duit sendiri, wakaf. Dia kata kerajaan boleh buat, tapi kalau kerajaan buat semua, tuan-tuan tak dapatlah pahala wakaf masjid tadi. Ya. Dia kata kerajaan bagi sikit sebagai modal pokok lah, denak. Alhamdulillah, saya lancar pada 17 hari bulan. Hari ni kutipan lebih pada 60,000. Ya. Dan 2 agensi bawah kementerian memberi wakaf. Satu 2 juta ringgit, satu lagi 5 juta. Ya. Jadikan denak modal induk asasnya dah ada 7 juta lebih. 7 juta daripada 2 syarikat. Denak ni kena kuat tuan-tuan. Kalau denak lemah, tak jadi. Macam kita bawa denak burung wak. Antara hidup dengan mati, orang tak mari. Burung lain tak mari. Tapi denak kuat, tak ada yang panggil mari dah tuan-tuan. Ya, jadi kita denak ni kena kuat. Alhamdulillah, ya, sumbangan, ya, kementerian tak lantik wakil.
Kalau ada orang mari rumah beritahu, makcik saya ni wakil daripada Jabatan Kementerian Alam Sekitar, nak lancar wakaf air, kok makcik nak wakaf, tak ada. Kita tak lantik mana wakil, tuan-tuan boleh online je, buka website online, terus wakaf. Dan duit tuan-tuan boleh tahu dah berapa jumlah wakaf kita, dan insya-Allah Januari ni kita akan mula buat program wakaf ni di tempat-tempat yang kita dah kenal pastilah. Ya, insya-Allah tu sebahagian usaha kita. Adapun yang baru semalam, alhamdulillah kementerian kita bincang dengan syarikat air Pahang Berhad, Paip. Pahang ni hutang dia 3 bilion lebih tuan-tuan. Bila hutang banyak, nak ganti paip tak ada duit, nak ganti enjin tak, macam-macam. Alhamdulillah semalam dua hari lepas Kerajaan Negeri Pahang tanda tangan perjanjian untuk migrasi air Pahang kepada kerajaan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Hasil daripada perjanjian tersebut, kita hapus hutang langsung hapus 1 bilion. Kita novasi ambil alih hutang dia 1.4 bilion. Keseluruhan Pahang dapat 2.4 bilion hutang tu dihapuskan. Ya, dan kita harapkan insya-Allah dengan cara tu kita bolehlah bergerak. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, pasal apalah paip bocor ni tak ganti-ganti? Fulus. Al-fulus fid dunya wal mampus bil akhirah. Tu kata Ustaz almarhum Ustaz nama. Kan? Apa-apa pun kena duit. Kata Tok Guru almarhum Tok Guru Aziz, dia kata duit ni bukan segala-galanya. Cuma segala-galanya kena ada duit. Duit bukan segala-gala. Ya, tapi segala-galanya kena ada duit. Kalau duit tak ada, Pahang ni tuan-tuan, air paling murah di Malaysia. 37 tahun tak naik harga air. 37 tahun. Pasal apa tak naik? Maklumlah nak naik air ni kadang-kadang kita ambil kira rakyat, orang politik ni kena time yang sesuai. Ya, bila sesuai? Tak pernah sesuai. Jadi tuan sekalian, walaupun kita harus syukurlah air ni jangan guna. Jangan kita biar aje. Saya kadang-kadang akhir-akhir ni sensitif sangat dengan air ni. Saya pergi satu kedai, paip dia bocor, dia biar aje. Tuan-tuan, yang menitik setitik ni, kalau tuan tadah satu beldi, semalaman silap-silap penuh satu beldi, tuan-tuan. Jadi paip ni kita tukar RM3.50 je. Tukar sikit paip yang bocor-bocor ni kita tukar. Pasal apa? Air yang keluar tu air yang dah dirawat. Tuan-tuan bayangkan ambil air Sungai Pahang yang keruh berdengung tu macam teh tarik tu, sampai paip rumah kita jernih keluar. Tuan-tuan ingat murah ke tu? Ya, berpuluh ribu. Di Pahang saja elektrik setiap bulan, elektrik saja 10 juta sebulan. Kita tahu buka paip ada air. Bila tak ada air, kita marah. Menteri letak jawatan. Pasal apa? Air tak ada. Hargai. Ya. Air yang berkat air hujan, kita buang. Pada air hujan ni kalau tak nak minum pun kita boleh buat juru pokok, basuh kereta, dia air bersih. Ya. Nak minum kena tapiskanlah sebab atap kita ni macam-macam ada. Tak apalah, saya nak simpulkan kuliah kita malam ni, di antara golongan yang tidak takut, tidak duka cita ialah mereka yang nafkah hartanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan ukir balik yang kita bagi. Dan jangan ukir balik, kita bagi tawakal Allah. Tak apalah. Apa nak jadi saya pun tak tahu. Umpama ada orang mari minta sedekah nak buat masjid, buat surau, kita bagi berapa ringgit, RM10, kita tahu dah. Duit RM10 tu jadi apa tak tahu. Ya, tak tahu. Akhirat besok Allah akan beritahu. Ya. Nah, waktu beritahu itulah menyesal. Ya, pasal apa? Duit RM10 tu rupa jadi tiang masjid. Malaikat bawa pahala ni pak cik, pahala 70 tahun duit pak cik sedekah RM10. RM10 tu jadi tiang ke jadi paku 5 batang ke? Ya, inilah pahalanya. Allah silap. Menyesal pasal apa? Dah tarik dah 50, tekan balik bos 10. Kalau 50 hari tu banyak mana pahala. Jadi tuan-tuan jangan menyesal. Ya. Ada peluang bagi sedekah. Tak apa, tawakal Allah bagi, insya-Allah akhirat esok kita tahulah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadah kita dan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala elak kita daripada takut dan duka cita saat-saat kematian di alam barzah, alam kubur dan apatah lagi waktu dihisab di hari akhirat. Ya, semoga Allah merahmati kita bersama insya-Allah. Wallahu alam. Hingga kita jumpa semula pada masa akan datang insya-Allah. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah lepas insya' kita akan buat ada solat hajat sikit
Untuk makluman, solat hajat kita malam ni antaranya ialah untuk saudara kita, saudara Mi di Rauk, anak Pejarun, dia 18 yang baru ni kena stroke. Beliau mohon kita buat solat hajat sama-sama. InsyaAllah lepas isyak kita buat sembahyang hajat, dan termasuk juga hajat-hajat kita masing-masing, insyaAllah. Paling besarnya hajat supaya Allah Ta'ala angkat bala wabak COVID ni daripada negara kita dan negara umat Islam dan dunia seluruh, insyaAllah. Kita doa supaya Allah Ta'ala elak kita jangan terkena wabak tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu